Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا كريم. أما بعد. فقال الشيخ أحمد بن محمد زين بن مصطفى بن محمد الفطاني المكي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Dan mustahil lawannya lawan iradah. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi di dalam perbahasan sifat yang ke-8, iaitu sifat iradah. Dan telah kita selesai dah sebelum Ramadan hari itunya membahaskan tentang masalah-masalah yang timbul dalam perbincangan sifat iradah, sifat penentu Allah Subhanahu wa taala. Pendeknya, wajib kita i'tiqad dalam hati kita mesti ada di zat Allah taala sifat penentu, sifat iradah, yang dengan bersepakai di zat Allah Ta'ala sifat iradah, sifat penentu, Allah Ta'ala maha menentu segala apa perkara yang dia nak buat. Nah, fa'alul lima yuri, dia buat apa yang dia tentu. Nah, artinya segala benda yang berlaku ni sama ada baik atau buruk, tu molek atau jahat, tak kira, semuanya ialah dengan takhsis ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya hari ini kita nak masuk pada menyatakan lawan bagi sifat iradah. Nah,
Lawan ni dengan makna tak boleh beri pun sekali. Itu makna lawan. Lawan ni bukan dengan makna bergocoh, bukan. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang memperolok-olok buat menganjing. Apa dok mengaji? Allah bersifat dengan wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawannya lawan ada, tiada. Tiada pula Allah. Tak dia ada, lepas tu tak ada pula Tuhan. Dia buat menganjing orang panggil. Dia duk pahal lawan tu maknanya gocoh. Bertomoy, bertumbuk. Bukan lawan makna tu, bukan. Lawan di sini dengan makna tidak boleh berhimpun sekali. Tak boleh ada sekali. Kena ada salah satu. Bila kita kata Tuhan tu ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Itu maksud gitu. Lawan ni hak terjemah daripada Arab ad-diddu. Did dia panggil. Maka kaedah did ni ad-diddani la yajtami'ani. Dua perkara yang berlawanan ni tak boleh berhimpun sekali. Gerak dengan diam pada satu masa boleh berhimpun sekali. Tak boleh. Bila bergerak diam dah. Bila diam gerak dah. Lagu tu tu. Jadi lawan bagi gerak ialah diam. Lawan bagi diam ialah gerak. Tu lawan tu makna begitu. Makna tak boleh berhimpun sekali gerak dengan diam. Sebab apa? Dua perkara yang berlawanan dengan makna dhid. Tu. Begitu juga hak kita duk mengaji sifat-sifat ketuhanan ni. Bila sebut kata Tuhan tu mesti ada, tak ada Tuhan tentu tidak. Tak boleh berhimpun sekali. Gitu. Kalau gitu hari ni nak masuk nyata hak mustahil. Kata dianya dan mustahil. Mustahil dengan makna istihalah. Sebab apa tu? Sebab mustahil ni kena ke benda dia panggil. Benda ni sifat tu lah. Perkara tentu tidak lagi tidak ada di zat Allah Ta'ala. Itu hak mustahil. Yang dikehendak di sini ialah hak dalam kepala otak kita. Hak kita nak hukum. Perkara yang tentu tidak lagi tak ada tu kita nak hukum dengan apa? Kita hukum dengan istihalah. Istihalah ni mana tentu tidak. Gitu selalu. Mustahil kena ke benda hak dihukum dengan tentu tidak tadi. Dia panggil sifat tentu tidak. Jadi boleh jadi Tok Syekh kita ni memanglah dia orang panggil tasammuh fil ibarah, bermudah-mudah dalam penulisan. Supaya orang yang mengajar ni lah yang menghuraikan apa makna yang dikehendak dengan kata mustahil sini. Jadi sebab tu kalau kita terjemah dan mustahil dan istihalah, istihalah lah lawannya itu. Kalau kita nak ambil hak Arab lah. Kalau nak ambil hak Melayu, dan tentu tidaklah lawannya. Gitu. Jadi kalau kita dan mustahil lawannya, jadi gini. Dan perkara tentu tidaklah lawannya, lawan perkara tentu tidak. Jadi belik habis. Kenapa? Kerana lawannya tu memang mustahil. Lawan bagi iradat tu memang mustahil. Mana lawan bagi iradat? Banyaklah depan nanti tu. Ikrah dia panggil tergagah atau ghaflah lupa ia belagalah tu atau sahun terlupa lalai ia belaga tu itu lawan bagi iradat belaga tu. Jadi lawan bagi iradat perkara yang tentu tidak lagi tak ada di zat Allah Ta'ala. Iradat tu perkara yang tentu sungguh lagi ada di zat Allah Ta'ala. Hak kita nak i'tikadnya apa? Tentu tidak lawan bagi iradat. Gitu maksud itu. Dan mustahil yakni dan istihalah. Mustahil dengan mana istihalah. Dan mustahil yakni dan istihalah. Mana? Dan tentu tidaklah lawannya lawan iradat. Lawan bagi sifat iradat, sifat penentu tentu tidak. Gapo dia lawan bagi sifat iradat iaitu lawannya tu. Lawan bagi sifat iradat tu ialah ada sesuatu daripada makhluk maknanya. Ada sesuatu daripada makhluk, ini daripada mungkin ni, daripada makhluk ni. Walau sebutir zarah,
walau sebutir basir, walau sebutir batu sekalipun, tu makhluk lah ke? Nah, ada sesuatu daripada makhluk ni dengan ketiadaan kehendaknya, kehendak Allah. Tu mustahil. Nah, mana perkara tentu tidak. Mana benda tu ada tapi Tuhan tak kehendak. Tuhan tak menentu. Nah, tak boleh terima dengan akal kita. Bermaknanya ada orang panggil perkara lain hak terlepas daripada Tuhan kalau lagu tu. Nah, sedangkan Tuhan ni tak boleh sesuatu pun lepas daripada dia. Tak ada satu pun yang boleh lepas daripada dia. Tu orang panggil Tuhan. Tu dia tu ni. Tak boleh nak lari daripada Tuhan, tak boleh lepas dengan Tuhan. Nak kelip mata pun Tuhan. Nak ngangong mulut pun Tuhan. Nah, nak baca gapo, nak sebut gapo, nak rokok, kau nak sujud, kau nak bergerak, nak berjalan, nak duduk, semuanya bergantung dengan Tuhan berlaku. Nah, sama tak ada satu perkara yang ada dalam makhluk, dalam alam ni, bawah langit bawah bumi ni hak terkeluar daripada kehendak ketentuan Allah Taala tu tak ada. Pasti semua hak berlaku ni ialah ketentuan Allah, kehendak Allah. Nah, kemahuan Allah. Allah Taala sendiri nak lagu tu. Nah, kata perkara-perkara maksiat ke? Ya sama ke? Tuhan kehendak juga. Tuhan kehendak, Tuhan menentu dia panggil. Tuhan mentaksih. Lepas Tuhan lagi ke? Ya, Tuhan lagi, betul. Ini nak bagi tahu kepada kita bahawasanya di sisi ahli sunnah wal jamaah, iradat dengan amar dan nahi, kehendak Allah dengan suruhan Allah dan larangan Allah tu tidak lazim berlaziman, tidak auto mengautomatikkan. Tidak orang panggil kalau benda tu Tuhan suruh pasti Tuhan kehendak. Tak mesti. Tuhan suruh Abu Lahab, Abu Jahal, Firaun, Qarun, tahu gapo semua tu pakat beriman dengan Tuhan, pakat masuk Islam, Tuhan suruh. Tapi sedia kalau lagi Tuhan menentu kata mereka ni tidak akan masuk Islam. Hai tengok. Walau Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendak. Nah, tengok dah. Kufur tu Tuhan tegah. Tuhan larang kufur. Tuhan marah pada kekufuran. Nah. Tu. Tapi Abu Lahab, Abu Jahal, pokok kufur, pokok kafir tu. Qarun, Taguk gapo tu? Namrud. Firaun gapo tu? Tuhan kehendak tak? Tuhan menentu tak? Mereka tu kufur, menentu. Sedia kala lagi. Nampak tak? Jadi nak ayatnya tiap-tiap benda hak Tuhan kehendak tak semestinya hak tu Tuhan suruh, Tuhan larang. Tidak auto mengautomatikkan. Ada benda Tuhan suruh tapi Tuhan tak kehendak, seperti iman di Abu Lahab, Abu Jahal tadi. Ada benda hak Tuhan larang tapi Tuhan kehendak mana? Seperti kufur di Abu Lahab, Abu Jahal tadi. Tu lagu tu. Jangan kira Mu'tazilah ni benda hak Tuhan suruh pasti dah hak Tuhan kehendak. Tu ya salah situ tu. Sebab tu kita duk sebut sama dalam Quran Allah Taala katakan, "Walau syaa'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Tuhan sebut dalam Quran sendiri. Tuhan cerita jelas-jelas. Walau syaa'a rabbuka, kalau Tuhan kamu menghendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan naklah, syaa ni makna iradat lah. Sebab tu iradat ni masuk juga masyiah, sifat masyiah. Kadang-kadang orang hari sifat masyiatillah. Macam kita kan, kalau janji orang insya-Allah. Tu wala taqulu apa? Dalam Quran sebut tu, dalam suratul Kahfi tu, jangan kamu kata kamu nak buat apa illa, melainkan kamu kena kata illa ayyasha Allah, kata kan? Melainkan kamu kena kata insya-Allah kalau Tuhan kehendak. Hari rumah hamba buat jamu makan ni apa hal? Insya-Allah. Itu jika dikehendak oleh Allah. Okey? Karena tak berlaku satu perkara ni melainkan semuanya dikehendak oleh Allah. Kalau Tuhan tak kehendak tak berlaku. Itu gitu. Jadi Tuhan sendiri kata, kalau Tuhan mengkehendaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Pasti senang bagi Allah untuk buat semua manusia atas muka bumi ni mukmin Islam belaka. Tak ada kena mungkin dakwah ya Nabi Muhammad SAW. Kalau Tuhan mu kehendak, dia boleh buat semua manusia ni Islam belaka. Nah, masjid belaka, surau belaka. Tak ada tokong, tak ada ketik, tak ada kuil, tak ada gereja, tak ada. Boleh? Kalau Tuhan kita kehendak lah. Ni. Pas kalau kita tengok kan, betul dah. Semua Islam belaka ke manusia atas muka bumi ni? Tidak. Semua masjid belaka ke? Dah. Nah, ada gereja, ada tokong, ada kuil, ada ketik. Nah, tu nak menunjuk kata Tuhan tak berkehendak semua pakat masuk Islam belaka. Walau dia suruh semua orang masuk Islam. Tu beza tu dah. Tu. Bahkan dia kebebasan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman, beriman. Siapa yang nak kufur, silakan. Nah. Tu maka manusia tu mukhtaran zahiran. Kita hamba ni pada zahirnya diberi bebas untuk memilih. Nah. Tengok orang hak murtad. Ada bila murtad tu pecah perut selalu. Oh, tak ada. Kalau ada seorang aja, dia murtad, pecah perut selalu, mati situ selalu. Oh, tak ada siapa dia berani murtad. Nah, ada. Demo nak murtad, jadi murtad dia wala iyadzubillah. Nah, waktu teruk tu, kafir kufur murtad ni teruk. Nah, lepas daripada munafik. Nah, tingkatan kufur yang paling teruk sekali ialah murtadun. Apa? Sebab dia pegadah iman tu. Nah, dia pegadah, orang panggil intan berlian iman, tak dia pegadah. Tapi dia tak jaga, duk atas perahu, bluk masuk jatuh dalam laut. Rugi dah. Rugi. Tak serupa dengan orang hak tak ada intan berlian sejak di awal lagi. Tak ada langsung dia harta. Nah, maka dia memang tak rasa rugi gapo. Kalau orang murtad ni seolah-olah dia pegadah intan berlian. Tapi duduk main, duduk lambung atas perahu, dia tak jaga duduk lambung, duduk main loleh-loleh, tak jaga, tak kemah molek sipai. Maka perlu jatuh halai, habis. Nah itu. Nah, rugi serugi-ruginya orang kafir murtad ni paling rugi sekali. Maka sekira-kira hakikatnya Allah lah yang menentukan dan yang menjadikan. Nah itu. Kita ni secara zahirnya mukhtaran zahiran. Mana secara zahirnya kita tu seolah-olah bebas membuat pilihan. Kita nak pilih nak pergi masjid ke nak pergi kelab malam. Ni. Lah ni orang tok guru pergi kelab malam juga pelik boleh nak bebas. Nak pergi masjid ke nak pergi kelab malam. Nah, kau ada kalau kita nak pergi kelab malam dekat terguling batin selalu, coh tayar selalu. Nah, berasak ada. Gitu boleh pergi siapa pun tolak tak. Jadi seolah-olah zahirnya kita tu diberi bebas untuk memilih nak pergi masjid ke, nak pergi kelab malam, nak semaya ke, nak rogo orang. Tu seolah-olah. Tapi pada hakikatnya kita ni majburan batinan. Sekira-kira hakikatnya kita tu digagahi secara batin. Apabila kita pilih nak pergi masjid. Kita pilih nak pergi masjid dah tak pergi masjid ni, kita pun pilih nak pergi masjid. Lalu kita usaha nak pergi masjid. Kerana pilih tu dengan iradat yang baharu ada pada diri kita. Tuhan buat pada kita iradat, kemahuan. Dan kita usaha tu kerana ada kudrat yang baharu dia panggil. Maka yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan perbuatan kita sekira-kira hakikatnya ialah Allah. Itu dah. Sekira-kira hakikatnya ialah Allah Ta'ala. Allah lah yang menentukan pilihan kita dan Allah yang menjadikan perbuatan kita. Maka sebab tu kita dibalas pahala dosa ni bukan kerana kita buat amal kita, tapi kerana kita usaha. Itu kan? Dalam Quran tu sebut laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Laha maktasabat wa laha ma kasabat. Dapat pahala
Di atas apa barang yang diusaha perkara yang baik, wa 'alaiha maktasabat, dan dapat dosa di atas perkara yang diusaha perkara yang jahat. Jadi kita tu diberi pahala, diberi dosa kerana usaha, bukan kerana kita yang buat hijab itu, bukan. Sekira-kira hakikat yang membuat dan yang menentukan pilihan kita dan yang membuat perbuatan kita ialah Allah Ta'ala semata. Maka sebab itulah kata ulama ahli sunnah wal jamaah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah itu tidak adalah ia, melainkan hanya kepada Allah Ta'ala saja, tidak pada yang lain. Jadi kita tu sebatas ikhtiar usaha. Ikhtiar makna pilih, usaha maknanya perbuatan tersebut tu berlaku di tubuh badan kita. Sekira-kira hakikat yang menentukan pilihan kita dan yang menjadikan perbuatan kita ialah Allah yang bersepakai di zatnya sifat kudrat dan iradat yang qadimah. Itu dah. Ingat baik-baik tu. Ni pegangan kita ni. Jangan sampai kita tak reti benda ni. Masuk dalam kubur mati malaikat agak. Man rabbuka, tak jawab Allahu rabbi. Tak ni. Sebab apa? Sebab syirik. Menyengutukan Allah. Apa? Kita iktikad ada di dalam makhluk ni, ada pada makhluk ni sesuatu yang terjadi, yang berlaku, yang ada, yang wujud, tapi tidak dengan kehendak Allah. Bila tidak dengan kehendak Allah, tidak dengan perbuatan Allah, lepas tu jadi ke mana? Jadi sendiri. Berat lagu tu. Jadi sendiri gak bermaknanya gagah selain daripada Allah. Ni tu ni. Cuba tengok. Hak baik dengan hak jahat ni mana banyak? Sama-sama dah banyak hak jahat, pada hak baik. Tak ni. Hak mari sejik dengan hak gi pavilion, mana banyak? Cuba kira tengok. Hak mari sejik klik minum duk kedai kopi lu tunggu isyak, dengan hak dengar orang mengajar pula, mana banyak? Hak semaya khusyuk dengan hak tak khusyuk, mana banyak? Kalau kira lagu tu sikit semua hak baik ni. Betul tak? Lepas tu kalau Tuhan hanya berkehendak dan membuat benda yang baik, kalau gitu lemah Tuhan. Berapa? Benda jahat bukan Tuhan yang buat. Lepas tu siapa buat? Makhluk tu sendiri hak buat. Jadi gagah kederak makhluk lagi pada kederak Tuhan. Tuhan lemah dia, tak boleh nak buat baik sungguh, semua jadi malaikat habis semua manusia. Berat lagu tu. Maka sebab tu Tuhan kata, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Kalau Tuhan mu kehendak Nabi Muhammad, senang Tuhan mu nak buat semua orang jadi mukmin Islam belaka atas muka bumi. Tak ada duk payah ana. Tak ada kena mungkin berdakwah, siapa ke Taif kena lempar batu, siapa berdarah takut oleh kasut gapo semua. Siapa kena hijrah ke Madinah gapo tinggal tanah tumpah darah. Tak perlu. Kalau Tuhan mu kehendak, bermakna Tuhan mu tak kehendak. Bila Tuhan mu sendiri tak kehendak, afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin? Adakah patut mu nak memaksai, nak menyakiti manusia sehingga mereka tu jadi mukmin semua habis licin? Istifham bermakna ingkar. Tak patut. Lagi ke Tuhan pun tak kehendak, apa kita nak lebih pada Tuhan? Itu makna gitu. Maka sebab tu tak boleh kita pergi bakar gereja, pergi peracur toko, pergi letup bom kuih, tak boleh tu. Tu hijab bukan gambar Islam tu. Tu orang panggil orang hak guna ke akal, logik, semangat Islam dia tu semata-mata tanpa didasari dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah dak ekstrim lagu tu. Tidak syadid, tidak teror seperti itu. Ingat baik-baik. Baik. Habis. Lepas tu siapa yang akan hendak, siapa yang buat tu ustaz weh? Maksiat ke apa kekufuran? Sekira-kira hakikat Allah. Gitu dah. Tapi kita tu tak boleh nak cakap lagu tu kalau tidak tepat ngaji ilmu. Jangan pula kita duduk cakap sahemai tengok. Orang buat maksiat tu Allah tu. Jangan. Haram cakap lagu tu. Lepas tu cakap juga ni dalam medan pengajian tak apa untuk mengatakan perkara yang sebenar. Adapun di luar daripada majlis ta'lim, majlis mengajar, majlis ilmu kita mengaji ni, tak boleh kita menyandarkan perkara yang tidak baik kepada Allah. Tak boleh.
Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Di luar daripada pengajian, apa yang baik kita letak pada kita sandar ke Tuhan. Memang betul sungguh, kira-kira hakikat pun memang sungguh dah. Supaya apa? Supaya hati kita tu selamat daripada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Dan apa yang mengena pada kita daripada perkara-perkara yang jahat, kita katalah daripada usaha kita. Kita sandar ke diri kita supaya kita ni nak taubat. Kalau bahasa hak kita sendiri buat maksiat ataupun orang lain hak kita nampak buat maksiat, maka kita nak dakwah dia, tu nak ajak kepada kebaikan, nak nahi anil munkar. Kalau tidak duk main hakikat semata, tak apa, Tuhanlah ke sudah ni. Tuhanlah jadi jabariyah lah pula kita ya. Mana nafi ikhtiar usaha. Jadi ingat, ahli sunnah wal jamaah ni duduk tengah-tengah di antara jabariyah dengan qadariyah. Kalau qadariyah tu i'tikad mereka semua perbuatan ikhtiariyah, perbuatan hak kita nak, kitalah yang buat perbuatan tersebut, kerana Allah telah beri kepada kita kudrat iradat yang mampu untuk membuat perbuatan kita. Itu fahaman qadariyah. Jadi di sisi qadariyah, kudratul hadisah wa iradatul hadisah, kudrat iradat yang baharu yang Tuhan buat pada kita ni mampu memberi bekas. Pada kufurnya fuq qadariyah ni ikhtilaf ulama, tapi sesat tu sepakat. Wa man yakul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Siapa yang i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas dengan kekuatan yang Allah Taala jadikan pada diri dia, maka dia tu i'tikadnya sesat, jangan kita ikut. Itu qadariyah. Kalau jabariyah pula, Tuhan berlaku. Kita ni tak ada kudrat iradat yang baharu langsung. Semua hak berlaku ni ialah Allah, dan kita tu tidak ada ikhtiar usaha, tidak ada kudrat dan iradat yang hadisah yang baharu. Lepas tu kita tu seperti apa? Seperti kapas yang ditiup oleh angin. Kemana angin nak tiup, ke situlah dia dipupuk. Ke kanan, ke kiri, ke angin nak tiup ke mana? Itu jabriyah, jabariyah, atau kita lebih tepat sikit jabriyah. Tu boleh jadi kufur. Fuak ni boleh jadi kufur apabila menghalalkan benda yang haram. Ada fuak jabriyah ni, dia nak berzina, dia kata haram ni. Pasal apa haram? Allah yang buat perbuatan saya ni. Saya tak ada ikhtiar, tak ada usaha, Tuhan belaka. Saya tak ada kudrat iradat, saya ni seperti kapas yang ditiup oleh angin. Itu. Kalau jumpa orang lagu tu, kita tapar pau atas muka dia. Kata, apa awak tapar saya? Bukan saya tapar awak, saya tak ada kudrat iradat. Saya tak ada ikhtiar usaha. Allah yang menggerakkan tangan saya ni lepau atas muka awak. Marah kat Allah lah. Tahu juga marah dia weh. Tu nak ayat fuak karut. Jadi ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah. Mana? Qudratullah wa iradatullah al-qadimah lah yang menentu dan yang menjadikan perbuatan kita. Di samping itu kita juga diberi oleh Allah Ta'ala kudrat dan iradat yang hadisah, tetapi sebatas ikhtiar, makna pilih dan usaha sahaja. Itu bukan kita yang menjadi. Sebab tu kadang-kadang kita pilih nak bawa kereta dengan selamat. Kita nak bawa kereta dengan selamat. Beringat kita bawa kereta ni. Tak cukup signal lampu ni tangan tu ubik pulak kot nyala. Ambil lesen. Kita nak selamat dalam pemanduan kita, dan kita usaha supaya selamat, cermin, lampu signal hidup. Tapi kalau Tuhan menentu dan Tuhan menjadikan kita kena aksiden lah. Itu. Kalau orang tu kereta tu nawai tu dah dia nak aksiden. Sahaja aku bawa kereta ni biar aksiden selok. Tak ada. Tentu dah dia pilih nak molek, nak selamat, pemanduan dia selamat sampai ke destinasi dan sebagainya. Tapi semuanya qadarallah. Takdir Allah Taala. Itu tengok. Kita tak boleh nak lari daripada ketentuan Allah
dan perbuatan Allah. Habis. Jadi tentu tidaklah ada sesuatu pun daripada makhluk ini dengan ketiadaan kehendak Allah. Tentu tidak. Tak boleh nak terima dengan kepala otak kita. Mana misal dulu? Misal bagi ketiadaan kehendaknya Allah. Ada makhluk ni dengan tidak ada kehendak Allah Ta'ala, jadi sendiri lagu mana? Seperti ada ia makhluk ini dengan tergagah, ikrah dia panggil, tergagah. Tergagah ni makna terpaksa lah. Ikrah, tergagah, dipaksai. Tuhannya tak saya buat, tapi kena paksa. Lagu tu boleh terima kau Tuhan lagu tu? Tuhan kau lagu tu? Nah tu Tuhan tak saya buat benda tu, tapi digagahi, ditekan, kena buat. Kalau tak buat Tuhan, siap Tuhan. Macam orang-orang tak apa, tak boleh nak reti doa dengan suruh ni. Dia ada 3 istilah. Iltimas, doa, amar. 3. Iltimas ni makna minta tolong sama setara. Contoh kita datuk dengan datuk, contohlah ni nak mudah faham. Datuk dengan datuk atau kita pergi kedai kopi minta tolong, atau tolong pergi beli mentah kedai. Contoh itu dia panggil iltimas. Apa? Sama setara. Minta tolong dia panggil. Bantu membantu. Kalau yang menyuruh kepada makmur, amir yang menyuruh kepada makmur, yang disuruh tadi itu ialah tinggi pangkat dia. Seorang bapa suruh anak dia basuh kereta, itu dia panggil amar, perintah. Talabus syai' minal a'la ilal adna ala wajhi takalluf wat ta'addub. Itu dia panggil amar, perintah. Bapa suruh anak pergi basuh kereta, bukan tolonglah belong gila basuh kereta, bukan gitu. Waktu berat bapa tu dayuh kau guana long jual kereta, kayak lagu tu. Itu orang panggil amar, perintah. Macam Tuhan suruh kita semaya, puasa, tutup aurat dan sebagainya. Itu dia panggil amar. Karena amir tadi tu pangkatnya maha tinggi, kitanya maha rendah. Di atas wajah nak memberati kita, ala wajhi takalluf, takallufi. Maka kita tu dipanggil mukallaf. Kalau suruh ataupun minta sesuatu tadi tu daripada pihak rendah kepada hak tinggi, macam anak minta dengan pak dia, maka hak ni dia panggil doa. Talabus syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru. Tapi bezanya kita dengan Tuhan biniyatil ibadah. Kita niat ibadah, bukan minta dengan Tuhan tu Tuhan tak tahu ke. Kalau anak minta dengan pak duit, mesti dah dia iktikad dalam hati pak dia tak tahu dia tak ada duit ni. Tak ada duit ni nak berhutang, nak contoh. Mu tak ada duit apa tak royak aku. Pak dia tak tahu dia tak ada duit. Tu minta anak minta dengan pak, doa tu dia panggil. Tapi bukan ibadat lah. Bukan ibadat. Dari iktikad kita pasti dah pak kita tak tahu ni, kita tak ada duit ni, maka kita minta. Tapi kalau dengan Tuhan, bukan Tuhan tak tahu dah. Tuhan Maha mengetahui. Kalau kita tak minta pun dia beri. Lepas tu kita doa ya minta juga Rabbana Allahumma tu. Ini Tuhan suka kita menzahirkan sifat seorang hamba. Tu lagu tu. Baik, habis. Jadi jangan tukar. Kadang-kadang orang ni tukar, ya doa dengan Tuhan tu bukan doa, dia suruh Tuhan pula. Itu nak ceritanya lagu tu. Ya Allah, tolonglah beri projek ni ya Allah, aku ya Allah. Tu ni. Kalau mu tak beri Tuhan, siap aku tak semaya dah ni. You ugut pula Tuhan. Lepas tu kalau Tuhan buat beri juga, lulus projek. Mujur mu beri. Ya siap hari tu. Jadi seolah-olah je Tuhan tu dipaksa dia ke mana? Jangan. Tuhan ni dia buat apa dia kehendak. Kalau kita minta jebak alia, apa kalau dia tak wui je tak? Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kita ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Mu mintalah ke Tuhan
Tapi mu kena yakin doamu tu pasti diperkenan. Tidak dengan secara hak benda mu minta, barangkali diberi benda lain lebih baik daripada benda hak mu minta. Nah, atau ditangguhkan, diperlewatkan benda hak mu minta tu, diberi nanti ujung-ujung usia baru dapat, contoh. Atau ditangguhkan akhirat esok. Nah, itu dalam pengetahuan Allah belaka, kita tak tahu. Karena boleh jadi benda tu kalau terhawi di dunia, kita mula lupa diri. Nah, tu boleh jadi. Cuba Korun asal baik, anak murid Nabi Musa, duk ngaji dengan Nabi Musa oleh-oleh. Hari-hari duk jumpa Nabi Musa, ya Nabi Allah, ya Kalim Allah. Minta tolonglah mai hajat, minta dengan Tuhan supaya hamba jadi kaya. Kata ni. Minta. Nah, kalau hamba kaya ni tu, hey Nabi Musa, hamba nak beki ni. Nak. Tempat madrasah kita. Lagu tu biasa orang kaya tu lagu tu. Nah. Tu. Bila dia dapat, maka dia pun lupa. Maka sebab tu kita nak sedekah ke apa, jangan kita nak sedekah rezeki mau. Ingat baik-baik. Nah, tak payah jumpa lah tok guru ke ustaz. Tolong ustaz tolong tok guru buat mai ajak minta lulus projek ni. Banyak ni, 10 juta. Allah setakat 2 juta, 3 juta tu kita bui begitu jaga pondoknya. Mulu. Nah, bo dapat belok terus nombor telefon ni. Tu. Jangan kita janji kita nak infak rezeki mau. Jangan. Hak Tuhan suruh kita infak tu rezeki mamluk. Rezeki hak dalam milik kita dah. Seria pun tak apa. Tapi biarlah hak comel, jangan seria tu hak lebuk, hak seletik 3-4 juru dah seletik. Hancur. Hak tu hak dia sedekah oleh tabur masjid. Penat je ke masjid nak gigi bank tukar pula dah. Janganlah. Kita nak sedekah tu biar hak molek. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak mencapai perbuatan kebajikan sehingga kamu infak benda yang mu suka. Jadi kita sendiri kalau kita pergi beli di mana-mana supermarket ke kedai rucik ke, kalau orang nyucur duit tu soyak, kita suka tak? Tak suka, betul tak? Soyak ni duit ni, tukar duit lain, betul tak? Tu lagu tu kan. Nah, samalah kita nak sedekah ke masjid ke surau ke berapa ke, biar duit hak comel, seria tak apa, tapi kerah itu duit dari bank ni. Bau wah bank ni. Tu sedekah tu. Barulah AJK masjid nak ngira pun sedap, serak bau sedap dia. Nah, ni hak lipat kecil halus, pas buka tu soyak pula, seletik pergi 3-4 juru dah seletik. Hak tu hak dia masuk tabur masjid. Janganlah gitu. Dah habis itu. Baik. Jangan. Hak disuruh kita infak tu rezeki mamluk. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut tu rezeki mana? Rezeki mamluk. Rezeki hak dalam milik kita dah. Ada pun rezeki mau tak sedut janji. Nah, kalau kita sifat taruhlah hati seorang tak apa. Tak sedut yuya-yuya ke orang. Nah, sebut-sebut dah ke masjid. Jumpa dengan nazir masjid tu ngat royak dah. Tuan, tolong buat mai ajak ni. Tok Haji nazir masjid ni. Minta projek hamba ni biar cepat lulus kau nah. Insya-Allah. Nah, amu nak tambah 2 tingkat lagi, kubah yafsal lagi 500,000 ke berapa. Contoh. Nah, boleh hilal sak lah, berat lah nak sedekahnya. Itu. Nah, tu. Baik. Tu orang panggil contoh ada sesuatu makhluk ni dengan ketiadaan ketentuan Allah. Mana? Seperti ada ia sesuatu daripada makhluk ni dengan tergagah. Mana Tuhan buat dengan ikrah, dengan terpaksa. Berat Tuhan lagu tu. Kita ada benda yang kita buat dengan terpaksa. Sebab itulah perbuatan hamba fi'lul ibad, af'alul ibad ni ada hak bahasa ikhtiariyah, hak hamba nak. Ada hak bahasa ittirariyah, hak bahasa kita tak mahu, tak say, tak nak, tapi berlaku. Nah, duk tuku molek paku dinding lepuk atas jari, aduh, nah tak nak dah, tak say tu, tak nak tu. Mana ada orang nawaitu, niat dah sahaja aku tuku jari aku biar kok cobeng lepuk atas tu, orang gila lah tu ni. Tapi kadang-kadang berlaku tak? Berlaku benda hak kita tak nak berlaku. Itu tu orang panggil ikrah, tergagah, terpaksa. Dah banyaklah kalau kita itak. Pakar Tuhan
Tak ada perbuatan dia yang bahasa ikrah, bahasa tergagah, dipaksai, tak ada. Baik. Baik dah. Azan dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Syahadu an la ilaha illallah. أشهد أن سيدنا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا مولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Atau dengan lalai. Atau dengan lalai ini atau pada kata dengan tergagah. Mana misal ketiadaan kehendaknya Allah, ada makhluk ni dengan ketiadaan kehendak Allah Ta'ala, ada makhluk ni dengan ketiadaan ketentuan Allah Ta'ala. Seperti ada ia makhluk ini atau sesuatu daripada makhluk ini dengan lalai. Ya, lalai ni umum daripada terlupa. Tu sama ada dulunya ingat atau kemudiannya lupa, atau dulu sejak di awal lagi tak tahu gapo satu, lalai belaka. Dua-dua tu lalai. Kalau kalau orang panggil awal-awal ingat, lepas tu tak ingat,
Tu orang panggil terlupa atau lupa. Nah, kalau awal-awal tak ingat. Nah, siapa kesudah tak ingat. Tu orang panggil lalai. Nah, ghaflah. Dalam bahasa Arab panggil ghaflah. Tu mustahil, tentu tidak. Tak boleh nak terima dengan kepala otak kita makhluk ni ada dengan lalai perbuatan Tuhan. Tak boleh terima. Atau terlupa. Sama tak? Ada makhluk ni, ada ia makhluk ni dengan terlupa. Terlupa ni sebelum tu ingat dah. Lepas tu tak ingat Tuhan weh. Berat Tuhan lah kata. Nah. Apa kita tu boleh jadi. Nah. Boleh jadi belaka tu, ghaflah boleh jadi. Lalai boleh jadi, lupa boleh jadi di kita. Tergagah boleh jadi. Di kita tu harus belaka. Di Tuhan tentu tidak belaka tu. Nah. Tu. Di kita. Kita tak say, nah. Apa nama tu? Uruh jenazah orang Covid lah ni masih lagi ditayamum. Tak say kita nak mandi dah. Tapi kalau dia orang panggil undang-undang dia lagu tu juga. Tak say pun kena. Betul tak? Berebut gitu dengan pihak hospital. Tak boleh kalah kita moga undang-undang duduk di dia. Tergagah tak? Tergagah. Tak ada arah dah. Kita kena serah Tuhan lah hatunya. Nah, tapi tetap kita kena bersuara. Nah, tajhizil mayyit sekarang ni tak sepatut dah orang panggil tayamum bagi mayat yang kena dicah sebagai Covid. Kena mandi dah lah. Nah, berapa jadi tak boleh mandi? Ya pelik. Kalau mandi tina jatuh duduk dalam kolam sanwi legung, boleh pula. Nah, siap Kementerian Bahagian Kesihatan ni wak umum wak pengumum air ni tidak boleh memberi sebab penyebaran penyakit Covid. Pula. Dah mandi tak kira ngapi bang, mandi mayat kata ni. Mandi dengan air kan? Nah, apa-apa air hok mandi mayat boleh tersebar pula penyakit Covid ke mana? Ni pelik. Kita ni bukan duduk di zaman pandemik lagi. Hok zaman pandemik tu betul lah. Seluruh negara-negara Arab pun dah mau tayamum juga. Nah, betul lah tu sebab kita tu takut Covid ni menatang gapo tak tahu dia pun jadi macam gila babi Covid masa tu nya ni. Orang reboh gitu gini macam goleh bati takut kitanya. Pahala ni dah mau duk cocok vaksin belaka dah, ikhtiar gitu belaka ni. Pas kita pun dalam zaman peralihan daripada pandemik ke endemik. Tak boleh lah awak supaya zaman pandemik lagi. Ambo balik raya itu singgah di pondok Ustaz Abu Usamah di Kemame, di Kemasik. Jadi jumpa dengan dia tu raya dia pun tunjuk beberapa video dalam WhatsApp dia. Tapi video tersebutnya sayangnya ahli keluarga tak bagi sebar lah. Setakat boleh kita tengok sendiri yang putih mata. Kata ustaz cuba tengok kata. Kita pun tengok. Ni terbaru ni. Yang kata terbaru mati 2-3 hari baru. Bila mati hospital mari cek cah penyakit Covid, dia pun bawa pergi hospital. Jadi cara urus jenazahnya orang hak bahagia tu ke hak urus jenazah ni pakai sarung tangan macam biasalah. Pakai baju macam angkasa wear tu. Kalau dulu angkasa wear tu lah ni nipis dah sikit. Nipis dah sikit. Pakai sarung tangan. Lepas tu dia pun tayamum muka, rapat kulit. Dulu plastik. Dulu dia letak plastik, dia tayamum atas plastik tu je. Sebab takut sungguh penyakit Covid ni. Lah ni tak berapa takut ana dah kali. Rapat kulit, pak tayamum. Pak tayamum tangan. Cuba ustaz fikir. Amo kata, dah boleh dah kena kulit itu. Pasal apa nak guna lagi orang panggil air, nak guna debu lagi? Kerana asal mani mayat ni air. Asal dia air. Tayamum ni kalau ada 21 sebab yang mengharuskan bagi tayamum, barulah guna tayamum. Tayamum ni badal ganti bagi air saja. Di saat mana air tu boleh guna, maka tak harus kita guna tayamum untuk debu tanah. Kita guna debu tanah untuk tayamum, tak harus. Ilahnya apa? Kerana Covid lah. Tu apa pergi rapak juga di muka dia tu, di kulit dia. Dah kalau Covid awal-awal yang dia duduk. Pakai guna plastik lagi lah ke mana? Tak ada ilat dah tu. Tak ada alasan dia panggil. Idzan tafal illah intafal ma'lul. Bila ternafinya illah maka ternafilah hukum. Tak boleh lagi nak tayamum. Lepas tu mandi ya.
Kembali kepada asal mandi. Nah, negara-negara Arab semua mandilah ke dalam ni. Dia tunjuk gambar syekh-syekh. Dia tanya daripada Syria, Jordan, Mesir, semua urus jenazah orang Covid tu seperti biasa dah. Nah, tak ada alasan dah untuk tayamum seperti dulu-dulu, tak ada dah. Pak kita duk tayamum lagi. Nah, ya pelik. Ni kewajipan nama kata ustaz tak kata royak ke orang jabatan mufti ke gapo ahli majlis fatwa. Dia kata royak dah. Tapi pakat senyap. Nah, orang politik kau berapa pakat senyap bukan marah orang politik marah nak pula ke dia tu sudut kisah gagal lah benda gini marah pula lah nak pakat duk pulau pula dia pelik ni kewajipan ni fardu kifayah ni nah jadi kalau orang panggil bak urus jenazah pun kita lemah dah tak usah kecek bak huduk gapo jauh lagi tu nah hak ni pun kita tak boleh nak suara dah duk ikut seikut-ikutnya. Nah, hak ni kita kena bersuara ni. Tak kena ke keluarga kita sedaklah kita duk. Cuba kena ke mak pak kita kalau mati dan mau icah kena Covid. Lepas tu tayamum itu ya. Nah, iyalah kita tahu. Dia jawab dengan Tuhan. Iya memang. Tapi kita ni nak buat amal agama biar kena dengan hukum dia, nah. Ya'ti biha 'alal wajhil ma'muri bihi. Kita mendatangkan orang panggil perintah Allah tu biar kena dengan apa hak Tuhan suruh. Nah, dalam keadaan kita ni orang panggil endemik dah, maka sepatutnya SOP tajhizil mayyit, urus jenazah juga kena berubahlah. Kita sembahyang kita boleh rapat sejadah dah, walaupun tak boleh rapat sah pun dulu-dulu pun rapat sejadah dah. Rapat benar dah tu kalau kira-kiranya. Nah, mana kalau jenis Covid tu menatih wujud suruh gak lama dah yang melompat atas bawah ni dia ni. Dah mau tak mau memang kita kena hidup dengan Covid ni. Nah, itulah gitu. Nah, jadi sarannya kita kena pakat kecek, pakat bersuara lah. Nah, supaya orang hak berautoriti tu pakat bicara balik. Nah, ubah. Mana? Mandi. Ada cara dia. Kalau takut sangat duk jauh pun boleh. Nah, cucu jauh-jauh gitu lepas tu pakai sarung tangan sama juga dengan tayamu tadi dia kena kulit juga pakai sarung tangan nah gosok orang panggil tepat hak belipak-belipak tu biar air je jadi rata okey lebih comel mandi lagu tu daripada tayamu tanpa ada sebab yang mengharuskan bagi tayamu tak ada sebab dah tu nah tak ada sebab tak okey air di Sanui Legung je Covid ni tak tersebar kalau air mani mayak asam mani mayak Covid kata air mani mayak ni jom kata ni lagu tu kau pelik lagu tu nah cuba fikir tengoklah lagu mana pokok kita ni jadi hamba boleh bersuara semata hamba tak ada tekanan parti mana-mana kau nah ikut hamba nak bercakap ke apa nah orang nak pulang memang pulang lama dah suka hati dia lah tidak pendek umur kita bercakap benda sebenar dan tidak kurang rezeki kita dengan sebab kita bercakap perkara yang sebenar setengah-setengah kita tu takut nak bercakap benda ni apa yang marah kau orang atas lah gege-gege apa benda-benda gini ni tak suruh gege tak untung pun kita kena fikir bagaimana nak mengekalkan kuasa politik kita ni hak tu lebih penting lagi pilihan raya nak dekat dah ni berat demo hak ni hak urusan agama ni kata kita berjual agama nah tu habis situ dia kata agama ada ketua dia ada raja-raja tak usah duk ambil nak canggah kalau gitu tak usah jual agama lah nah selama ni nak jual agama pasal apa dah ketua agama ada dah tak usah duk bising-bising lah gitu tak boleh pula dia kata ni sengkola ni pisah ke agama pula tak lesap aku sudah tadi saya kau Ustaz Abu Zamanya dia kena pulau kena kata huduh kena sindir lah macam-macam lah nah tu jadi dia pesan hamba supaya hamba cakap juga mana-mana kuliah pun setuh walau bukan tajuk fiqh kita duk mengaji ni usuluddin tapi hamba kena selit juga supaya fak kita pakat mari mikir sebab hamba sendirinya kalau tidak Ustaz Abu Samah tu tunjuk di video dia dalam WhatsApp hamba pun tak terfikir lagu tu ingat ke SOP ni berubah dengan seretak lah dengan senada lah berubah dengan senada di masjid pun kita berubah dah kalau gitu tajhizil mayyit pun berubah juga ke mana tak berubah lagi
Cuma berubah sikit je, iaitu daripada tayamum atas plastik dok dah tayamum atas kulit teru. Loh, kalau dah boleh tayamum atas kulit teru, tak usah duk tayamum, guna air lalu kan senang lagu tu. Nah. Habis. Kemudiannya kita sambung lagi. Atau dengan ta'lil atau dengan tabi'ah. Ini dua ni perbahasannya panjang, kita akan sambung semula pula insya-Allah. Jadi contoh laginya ada sesuatu daripada makhluk ni dengan tidak kehendak Allah, ini perkara tentu tidak, tak boleh terima dengan kepala otak kita. Makhluk ni ada tapi bukan Tuhan kehendak, jadi sendiri. Tak boleh terima. Nah. Misal dianya setengah daripada misal contohnya ada makhluk ni dengan ta'lil atau dengan tabi'ah. Ini orang panggil istilah falasifah. Mazhab falsafah ni ada dua, antara lainnya ialah mazhab ta'liliyah, mazhab tabi'iyah. Dua-dua mazhab ni dihukumkan kufur oleh ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Wa man yakul bi tab'i au bi'illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Barang siapa yang i'tiqad dengan tabi'ah atau dengan illah, maka orang ni kufur, ijma' ulama di sisi ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita sambung semula pula insya-Allah. Walaupun mazhab ta'liliyah dan mazhab tabi'iyah ni secara orang panggil praktikal mazhabnya tak ada. Tapi kalau kita jahil, boleh jadi kita i'tiqad sama dengan depa. Nah, boleh jadi. Itu perkara yang perlu kita kena jaga-jaga. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita berhenti situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.